Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih berkesempatan berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dilimpahi dengan keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sama ada kasih sayang itu kepada kita, juga kepada keluarga kita, juga kepada qaryah kita, dan juga kepada negeri dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan perlindungan kepada kita, insya-Allah, terutamanya dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Sidang penonton sekalian, salah satu daripada tanda rahmat ataupun kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ialah bila mana Allah Ta'ala ini memberikan jaminan dan janjinya untuk memberikan keampunan di atas dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya. Apa sahaja dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya, Allah Ta'ala berikan jaminan untuk keampunan, kecuali dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan janjinya itu dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiruz dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohon keampunan atas dosa-dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji itu yang telah mereka lakukan itu sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Surah Ali Imran ayat 135. Sidang penonton sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala jelas menunjukkan dan memberikan gambaran kepada hamba bahawa Allah Ta'ala memberikan jaminan dan janjinya untuk memberikan keampunan ke atas hamba-Nya yang melakukan dosa dan maksiat. Menjadi satu adab kepada hamba yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera memohon keampunan, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan memberikan keampunan kepada hamba-Nya di atas dosa maksiat yang dilakukan, kecuali dosa besar, iaitu dosa syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia itu sentiasa tidak bebas daripada melakukan dosa dan maksiat. Manusia didatangkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua unsur yang sentiasa menggoda dan mengajak kepada keburukan. Unsur yang pertama adalah daripada godaan syaitan. Syaitan sudah pastinya janji kepada Allah Ta'ala, selagi manusia itu bernyawa, selagi itu manusia akan sentiasa digoda, didorong oleh syaitan untuk melakukan maksiat dan kejahatan. Kemudian yang keduanya, unsur yang membina manusia ini adalah nafsu syahwat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak
jiwa-jiwa untuk melakukan kejahatan, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat perkara ini, sudah pastinya manusia itu tidak bebas daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adab seorang hamba yang melakukan dosa dan maksiat, hendaklah bersegera untuk ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia memohon keampunan di atas dosa yang telah pun dilakukan. Itu adab sebagai seorang hamba yang berdosa. Sebab itu dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Habib Abdullah Haddad, kitab yang diberi nama kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Dalam bab taubat, Imam Habib menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa dan maksiat itu sentiasa berada dalam ancaman bahaya selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa Imam Habib kata begitu? Kerana orang yang melakukan dosa dan maksiat, bila-bila masa sahaja Allah Taala akan tarik nyawanya, sedangkan dia berada dalam keadaan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bila mana dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, sudah pasti dia mati, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdosa. Sebab itu Imam Habib menyatakan bahawa adab orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah segera bertaubat, segera ingat kepada Allah taala dan memohon keampunan di atas dosa yang dilakukan. Itu adab sebagai orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, semua dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa mensyirikkan Allah. Dan kita tahu dosa syirik ini merupakan dosa besar, dan orang yang syirik dia bukan perlu bertaubat, tetapi dia perlu untuk kembali bersyahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab orang yang syirik terkeluar daripada Islam, dan dia kena kembali kepada Islam dan bersyahadah semula. Itu syarat untuk orang yang syirik. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maduna dzalika liman yasha, mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik siapa yang Allah kehendaki. Maknanya siapa yang bertaubat pada Allah Ta'ala, pasti yakinlah Allah Ta'ala akan ampunkan. Kecuali orang yang tak nak bertaubat, orang yang melakukan dosa dan dia tidak mahu bertaubat, maka itu yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ya, surah An-Nisa ayat 116. Jelas pada kita sidang penonton sekalian bahawa dosa syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang syirik itu dia kembali semula kepada Islam, memperbaharui semula syahadahnya, penyaksiannya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, maka dia akan kembali kepada Islam. Ya, tetapi dosa-dosa yang lain, maduna zalik, dosa-dosa yang lain pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman
dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat At-Tirmizi, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak-anak Adam, selagi mana engkau memohon dan mengharapkan daripadaku akan keampunan, aku ampunkan engkau walau apa pun dosa kamu. Aku tidak peduli, wahai anak Adam, jika dosamu sampai ke puncak langit, lalu engkau pohon keampunan daripadaku, aku akan ampunkan engkau dan aku tidak akan peduli. Wahai anak-anak Adam, engkau jika datang kepadaku dengan dosa yang hampir memenuhi bumi, namun engkau menemuiku tanpa mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepada kamu dengan penuh keampunan. Ini hadis qudsi yang Allah Ta'ala maksudkan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut, menunjukkan bahawa keluasan rahmat, kasih sayang, keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang berdosa, dengan syarat hamba-Nya itu kembali bertaubat. Allah Ta'ala nyatakan, sebesar mana dosa yang kamu lakukan kecuali syirik, setinggi mana dosa yang kamu lakukan walaupun setinggi langit, sepenuh bumi, dengan dosa yang penuh banyak sepenuh bumi, maka jika kamu datang untuk mengharapkan keampunan kepadaku, kata Allah Ta'ala, maka pasti rahmat, keampunan aku adalah lebih luas daripada itu. Sidang penonton sekalian, ulama menggariskan beberapa syarat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat tidak semestinya dengan solat taubat, cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala bila mana kita tersedar daripada melakukan dosa, lantas lidah kita segera mengucapkan astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosaku, dan diiringi dengan 3 ataupun 4 syarat yang digariskan oleh ulama. Barulah taubat itu dikatakan sebagai taubatan nasuha, taubat nasuha, iaitu ulama menggariskan syarat yang pertama, taubat mestilah dengan azam dan tekad untuk meninggalkan dosa yang kita lakukan itu. Kita berazam, kita bertekad untuk meninggalkan dosa itu, sedaya upaya bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan itu. Namun kalau selepas itu berlaku juga, itu di luar kawalan, bukan disengajakan, ya, tetapi di luar kawalan. Tetapi selepas kita teringat daripada dosa, maka kita terus berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, berasa menyesal, berasa berduka cita di atas dosa yang telah kita lakukan. Jangan rasa bangga, bukan rasa bangga, bukan rasa seronok, tapi rasa menyesal dan rasa berduka cita, kenapa aku lakukan dosa itu tadi. Ada penyesalan. Dan yang ketiga, bersegera meninggalkan dosa tersebut. Jangan ditangguh-tangguh. Jangan kata nanti aku bertaubat. Tunggu umur aku 40 tahun baru aku bertaubat. Tunggu aku pencen baru aku nak bertaubat. Maka itu bukan ciri-ciri orang yang ingin bertaubat. Orang yang bertaubat kembali pada Allah Ta'ala bila dia tersedar daripada melakukan dosa, lantas dia segera meninggalkan dosa dan maksiat itu. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, tambahan satu lagi syarat, jika dosa itu melibatkan makhluk, melibatkan manusia yang lain, maka dia perlu untuk memohon maaf. Dan sekiranya dia mengambil barang daripada orang lain, barang itu, harta itu, hak itu perlu dikembalikan semula kepada yang empunya. Itulah syarat yang digariskan oleh ulama untuk kita mendapatkan keampunan daripada taubat yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan akhirnya, sidang penonton sekalian, kita masih berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemuliaan dan kerahmatan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan peluang yang sebaiknya dalam bulan Ramadan ini untuk kita bermuhasabah diri di atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan sebelum ini, dan segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di luar Ramadan keluasan rahmat Allah Ta'ala itu tetap ada, tetapi peluang Ramadan ini dengan ketiadaan syaitannya, dengan nafsu yang dapat dikawal, maka peluang yang terbaik untuk kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin pastilah dosa dan kesalahan kita itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa syarat yang telah pun dinyatakan tadi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.